Dalam Buzz Pop hari ini, kita bakal membincangkan Denis Villeneuve perang dengan HBO Max. Pada 3 hari bulan Disember 2020, tampuk kepimpinan AT&T mengumumkan bahawa kesemua filem Warner Bros bagi tahun 2021 akan ditayangkan di HBO Max pada hari yang sama ia ditayangkan di Pawagam USA selama sebulan secara percuma. Kita akhirnya tengok efek dia kerana pada bulan Ogos 2021, kutipan box office domestik The Suicide Squad bagi minggu pertama hanyalah US 26 juta, tidak mencapai anggaran asal studio Warner Bros iaitu 30 juta. Bagi minggu kedua pula, kutipan menjunam sebanyak 70% kepada hanya US dollar 7 juta sahaja. Maka kita dapat reaksi ni daripada pengarah Dune ya. Denis Villeneuve berkata, "The way it happened, I'm still not happy." Ini berkaitan dengan decision AT&T untuk release all movies on HBO Max on the same day. Frankly, to watch Dune on a television, the best way I can compare it is to drive a speedboat in your bathtub. For me, it's ridiculous. It's a movie that's made as tribute for the big screen experience. So, world premiere filem Dune adalah pada 3 hari bulan September nanti ketika acara Venice Film Festival. Persoalan aku kepada para panelis, adakah Dune akan gagal di box office seperti filem The Suicide Squad juga? Bincangkan. Silakan Faris. Yes, Dune will fail box office because it's proven. Apa yang Warner Brothers try nak balance Pawagam dengan streaming, dengan promote streaming diorang sebab pandemik, nampaknya gamble tak menjadi lah. You know, because I mean, you do a film, and then dah lah filem-filem Denis Villeneuve ni yang jenis epic macam Prisoners, and then there's another one yang dengan Amy Adams. Blade Runner 2049. Blade Runner. So when you shoot things like in wide shots, epic shots, you want to see in cinema. Kau nak tengok kat phone ke, laptop ke, buat apa, you know, so it's pointless. And especially bila kau dah sewa film kamera, you know, kau cinema lah. Kau tidak baik kau shoot pakai Canon fotografer, Canon Baik kau shoot dengan iPhone terus, kau shoot filem dengan iPhone lah, macam Soderbergh habis cerita. So aku kasihan lah Denis, memang Denis patut bengang. You know? And Warner Brothers punya gamble tak menjadi. Yes. And I think it will fail. Untuk pengetahuan penonton di rumah, sekarang HBO Max tak cecah top 3 streaming platform di dunia pun. Still nombor 5 ke nombor 6. Jauh. Okay Wan, pendapat kau tentang komentar Denis Villeneuve ini? Kau tengah... Okay. Silakan. Sorry. Aku setuju 300%, 10,000% aku setuju. I don't know why Warner Brothers still doesn't. Okay, senang cerita lah. For me, kan, the only thing yang masalah tadi, pandemic is pandemic. Things shit happen kan. Okay, mungkin akan effect dia punya pulangan atau apa. Tapi satu benda je. Kenapa Warner Brothers nak mengurutkan keadaan lagi dengan membenarkan movie tersebut ataupun movie apa-apa saja pergi ke HBO Max? Satu, sebab tak dapat pergi Pawagam kan. Okay, dia budak. Lepas tu dia bagi free. Dua-dua benda ni aku tak tahu lah apa Warner Brothers fikir. Your competitors, Disney, Bob Chapek macam mak rempit tu, dia dah reverse gear dah, berapa. Tak boleh buat premier. Okay, kita stop. Kita tengok nanti kena saman lah, kenapa lah. Lepas tu banyak cetak rompak satu lagi, dan lepas tu second dia tukar toggle. Instead of 90 days, kita buat 45 days. Tengok macam mana. At least diorang respond to the what we call to the situation. Warner Brothers, aku rasa dia nak respond to the situation, kau kena layer by layer sampai pergi kat CEO kau yang bagi kenyataan tu. Ataupun yang 45 days tu adalah Warner Bros selepas kegagalan 45 days je. Aku fact check. 45 days tu Warner Bros ke Disney? Disney. Tapi tak tahu lah, aku rasa Warner Bros ada juga ke. Warner Bros ada juga ke 45 days. Tapi aku dapat rasakan kenapa tak buat dengan Dune kan. I think Warner is Disney, sorry, my bad, Disney ya. 30 days tapi kau bayar harga mahal sikit. Yang buat 40 days lepas tu hilang kau video.
Tapi untuk Dune ada ke? Untuk Dune. Ada ke format macam tu? Tak ada lagi. Tak diumumkan lagi oleh Warner Bros. Diorang still berkeras. Semua filem kena keluar day and date release HBO Max dan di Powergam. So maksudnya ada orang yang ada ni lah, ada kepentingan sendiri lah dalam tu kan. Dia nak KPI HBO Max dia naik tapi tak nak naik pun sebenarnya. Mungkin dia punya KPI lagi rendah daripada Netflix punya data kot. Ni memang teori Brazil aku lah. Macam aku rasa betul kot sebab orang yang pegang kuasa kan, dia tak kisah pun kita lockdown ke apa. Jadi dia dapat projek-projek dia. Oh sorry, tukarlah cepat, harap semua okey. Tapi yang ni, ya Warner ni memang betul lah. Cara dia buat ni berkeras sangat. Kau kacau kau punya pembuat duit tau. Delis Villeneuve, semua Christopher Nolan, semua ni bermain besar. Kau ada orang pergi studio lain, kau jadi apa? Kau ada Bugs Bunny lah. Kau nak buat apa dengan Bugs Bunny? Space Jam 2 pun macam tu ke? Space Jam pun sampah. Aku tak tengok lagi, tapi orang kata sampah, aku ikut lah sampah. Nanti aku tengok. Sebab geram sangat Warner Brothers. For me, I think, okay, as a whole, the company is not wrong. The people that make decision for the company yang betul-betul aku pegang. Aku rasa macam, ini, Denis Villeneuve dah put his hard work. Macam Ferry cakap, kau kena tengok kat Powergam. Okay, itu satu. Kalau Powergam tak pergi lah misalnya, kau nak galakkan juga orang pergi, kau jangan letakkan HBO Max. Ataupun, ini aku punya solution lah, tak tahu business sense dia nak kena kaji ke apa. Kalau aku punya solution kan, you make the HBO Max like a theater punya experience, orang bayar, harga tiket mungkin naik sikit ke, mahal sikit. Dan lepas tu kau ambil, kau bagi juga sama portion dengan apa yang kau janji dengan actor-actor dengan director kau. Kau share the thing. Orang takkan marah. By the way, Warner Bros dah bayar pampasan sebanyak 350 juta kepada semua pelakon dan pengarah kerana diorang banyaknya ada back end deal, macam contohnya yang kan ScarJo pun ada back end deal dengan Black Widow. Sebab tu ScarJo marah pasal she was supposed to get an extra 50 million through the back end deal kalau box office besar dekat Powergam. Tapi bila kau buat dual access, kau ada premier access dekat Disney Plus on the same day as release dekat cinema, lepas week 1 72% kejatuhan filem Black Widow. Sebab itulah terus Scarlett Johansson sue Disney. Fuck you, I want my 50 million. So that mean that is the justification. Ferris. Do you want me to explain the back end deals? Yes, tolong explain back end deal kepada penonton di rumah. Apa itu back end deal kepada pelakon-pelakon dan pengarah? Bukan backdoor back end This back end deal dah lama dah, since 70s, 80s, 90s pun ada. So pelakon-pelakon ni diorang akan ambil macam $1 or $2 from setiap tiket jual. Now, when you hire the pelakon, you can hire katakan Tom Cruise. Okay, Tom Cruise minta 25 million. Okay, for a movie. Tapi studio cakap tak nak. Okay, so cakap I will give you back end deal. Kau ambil harga 15 juta and then whatever money percentage from tickets. You know, like Tom Cruise from Mission Impossible, he took 10 million aja for lakonan fee, tapi sebab back end deal dia tahu dia ada nama, right? 70 million, 70 juta total. Lagi banyak bro. Itulah, so the gaji dia naik. So macam case Scarlett, aku rasa dia ada minta harga macam 20 million kot. I don't know lah. She did ask for a high price. Tanpa back end. She got paid 20 million for Black Widow. I think she asked for more because otherwise she won't take the back end, you know. Yeah. So the Disney cakap, alah, bagilah discount. Aku bagi kau back end deal lah. Macam tu lah. Sebab one thing you should know about movies, tak kira lah kau Tom Cruise ke Tom Hanks ke siapa, Jim Carrey ke apa. Movie tu tak semestinya box office. Even you have a big star, you know, it can fail. Sebab kau tak tahu reception orang ramai. So that's why they give the back end deal. So bayaran pelakon tu akan kurang. Faham? Dia sama macam RDJ lah. RDJ pun ada back end deal kan dengan MCU for I think for a lot of films. I think yes, because that means he tak quote his usual fee lah. Dia quote kurang tapi dia ada back end deal. Because you will make more. Because dia tahu Marvel is going to make more. Bila box office for sure kau akan make 70-80 juta. Lagi lumayan. Lepas tu dia ambil Terrence Howard punya gaji, letak dekat Tony Stark. Oh, bagus. Sorry, okay tadi lah. kita cantas kau nak bercakap, silakan.
Okay, so bagi pendapat aku, I think yang 350 tahu, what your information that you give me, I can akan framekan bahawasanya mungkin ada deal yang Warner Brothers cakap aku dah bagi kau pampasan, aku nak letak HBO Max. Okay, senyap. Aku rasa macam tu kot. Tapi kalau dia buat macam tu, then kalau pengarah ni marah, hanya marah angin je lah. Kalau kontrak kata kau tak boleh halang HBO Max, so korang punya pasal lah kenapa korang sign kontrak tu dulu, korang tak cakap. Ni bagi pendapat aku lah. If they want to fight for HBO Max, jangan letak kan. Lepas tu bagi free pula. I mean, bagi pendapat aku, Warner Brothers pun agak bodoh lah. Kau dah bagi 350 juta dekat papasan. Lepas tu kau tak nak charge HBO Max kau. Kau boleh buat duit balik. Aku tak faham tu. Sini kau tak faham Warner Brothers punya business. Aduh. Kan kau dah bayar 30 juta. Kau dah bayar. Kan nak papasan. Lepas tu kau tak tahu dapat pulangan ke tak. Lepas tu kau buat HBO Max kau free. Maksudnya kau nak duit dekat HBO Max punya subscriber lah. Aku macam what? So I don't know man. This is like a very bad business dealing. Unless there's someone yang ada kepentingan sendiri. Tak kisah dia nak KPI dia naik je. Lepas tu dia dapat bonus based on dia punya KPI. Lepas tu semua orang dalam Warner Bros macam kisah. Oh kita buat kerja je pun CEO macam. Oh aku telco. Oh okay. Oh okay. So inilah aku rasa kelemahan korporat yang banyak layer ataupun yang jenis yang penting KPI saja. Bila semua orang penting KPI, you tak ada direction lah. Direction kau KPI je dalam company. So Dennis, aku rasa bagus. Kalau dapat pampasan, tak pampasan kau suara company ni juga. Macam this is seriously business deal memang aku memang dah bodoh lah. Tak bagus lah. Itu saja pendapat aku lah. I always agree with this film. Dia patut lagi bising lagi. Aku rasa dekat Venice Film Festival Red Carpet nanti dia akan bising gila babi. Okay, so kita ada beberapa komen dari penonton di rumah. Pertama, Bob Stark bertanya, Discovery tak boleh cantas ke deal ni? Okay, Discovery baru mula talks untuk merge dengan Warner Bros. Maksudnya Discovery akan beli Warner Bros daripada AT&T, sebuah syarikat telco yang tak pandai nak manage media company. Their merger deal will only be over by mid 2020. Jadi semua keputusan AT&T pada tahun 2020 dan 2021 will stand until the merger happens in mid 2020. Therefore banyak lagi movie. Yes. 2022. Sorry, 2022. My bad. Sorry. So nak buat macam mana, unfortunately banyak filem-filem WB tahun ni dan tahun depan tahun ni akan keluar day and date, tahun depan akan keluar 40 diorang tak announce lagi. I don't even know man. Okay, seterusnya Amir Nazmi mengatakan Dune ni DC juga ke apa? Dune ini sebenarnya sebuah novel daripada penulis sci-fi legenda Frank Herbert yang keluar pada tahun 1960 something. So ia merupakan inspirasi kepada George Lucas untuk menulis Star Wars. So definitely you guys should check it out. It's a pretty cool sci-fi book. Bila aku tengok trailer dia, aku tak baca lagi Dune, sorry ni. Jangan guna aku. Tak apa. Banyak lagi show kita nak tengok. So bila aku tengok trailer dia macam gempak, tapi kalau hanya letak di HBO Max dan free je, sorry to say akan cepat bankrupt. Yes, dan akan cepat kena pirate. Kemudian Farid Mustafa mengatakan masuk HBO Max tak ada masalah, yang free tu masalah. Itulah. Kalau Disney at least diorang buat Premier Access, bayar $30 USD, kau boleh tengok hanya selama 48 jam. Yang ni kau free selama sebulan. Dengan Delta variant kat US tu, siapalah nak pergi cinema? Kita dah nampak kes ni berlaku kepada Suicide Squad. Pulangan first week tak sampai target, hanya 26 juta instead of 30 juta. Kemudian second week turun ke 7 juta. Sampah tu. Sampah HBO Max. Seterusnya, Raizat bertanya kepada para panelis, dengan keadaan sekarang yang memang susah nak pergi ke Pawagam dan banyak movie yang tertangguh, apakah solusi yang sesuai untuk atasi masalah ini? Jawapan aku kepada US, dia ada alternatif. Dia orang ada drive-in cinema which are still open and has been open since last summer. So banyak drive-in cinema, business dia orang mencanak naik kerana orang still nak tengok movie. Tapi sekarang orang, bila kau drive through, kau masuk dengan kereta kau, dia macam parking lot yang besar, lepas tu dekat hujung parking lot tu ada macam kau boleh project a film. So it's possible. It's possible to still make money for movies in USA. Kat Malaysia tak payah cerita lah. Kita memang kena tengok Pawagam je lah. Kita kena tukar dulu. Tunggu insyaAllah. Yang driving cinema yang dekat KLCC tu mahal gila babi tu. Tak pernah sabar. RM120 untuk 4 orang tengok filem. Bodoh. Okay, seterusnya Muhammad Shazli American. Movie yang ada cinematic views
landscape menarik, action scene banyak, patut tayang kat cinema dulu. Kalau cerita romcom ke, drama ke, love story ke, straight ke TV same day dengan cinema pun okey. Rugi buat semua special effects dan lain-lain tu. Betul. Denis Villeneuve ni is a visionary director lah. So bila kau tengok dekat film tu macam sedih. Betul. Blade Runner 2049. Oh. Seterusnya Hakim Ashraf. Aku rasa tak ada dah nanti director lain nak masukkan ke dalam HBO Max movie dia orang. Kalau ada Premier Access okey lah juga. Yes, aku rasa komen Christopher Nolan was very showing. Dia memang setia dengan Warner Bros. Career dia naik kerana Warner Bros. Tapi selepas announcement pada 3 hari bulan Disember tu, aku rasa dia pun dah tawar hati nak bekerjasama dengan Warner Bros. So you never know, the next Nolan film might not even be a Warner Bros. Film. Seterusnya Shikamaru 11, Disney Presents Christopher Nolan. Shikamaru 11 mengatakan WB tak belajar daripada kesilapan ke? The Suicide Squad yang popular pun tak dapat kutipan tinggi. Apatah lagi Dune. Yes, apatah lagi Dune. A franchise yang daripada 50 tahun lepas, yang pakcik-pakcik tua macam aku ni yang Dune. Tapi orang lain macam Dune ni apa kebutus ya. I think I can answer this because Warner Brothers cannot make changes halfway sebab dia dah set the whole year dah, all these movies. Yes. So there's so many deals dengan cinema, deals dengan toys, deals dengan TV, you know, you have to wait until 2022 baru you have another decision from Warner Brothers. This 2021, apa 2021 akan masuk HBO. Dah lock sebenarnya. Ya. Aku dapat rasakan itu diorang malas kot, diorang malas nak ready balik tu je sebenarnya. Sebab kalau tak macam Disney dia sanggup pergi jumpa orang yang balik, pergi toys balik. Sekarang in talks to jual WB to Discovery. Do you think they so even care? Dia dah tutup email, dah tutup folder macam fuck off, aku nak jual kau, aku tak kisah. Like, Discovery pula, aku nak beli ni. Nanti dia tengok dulu je. Tunggu masa bekerja minggu depan, hari Jumaat. Tu Discovery tengah you and me baby we ain't nothing but mammals so let's do it. Kenapa kau? Okay. Okay, seterusnya Farid Mustafa mengatakan Black Widow yang berbayar kat Disney Plus pun rugi, ini kan pula yang free. Yes, itulah yang terjadi kepada Suicide Squad. Seterusnya Muhammad Ismail bertanya, Dune dah keluar dekat HBO Max? Belum lagi bro. September 3 hari bulan ni diorang baru nak world premiere dekat Venice Film Festival. Harapan mereka adalah, aku rasa harapan WB lah, filem Dune ni akan mendapat 14 minit standing ovation macam filem Joker hari tu. Lepas tu tiba-tiba boleh 1 billion, lepas tu tiba-tiba boleh menang Oscar. Macam pipe dream lah. We have a track record. Joker. Yeah, sure. 1 billion. Hello, Mare. Okay, seterusnya. Amin Nazmi mengatakan, bagi aku Suicide Squad tak patut diperlakukan macam tu. Movie gempak tapi kutipan rendah dan please belajar dari kesilapan though. That's the thing. Decision ni is not made by the creative people. Warner Bros, HBO Max, HBO is owned by a telco company. That is not even a media company. Imagine Telecom owns Media Prima. Apa yang orang Telecom tahu tentang drama pukul 7? What the fuck? Mesti drama pukul 7 pun akan suck kalau Telecom owns Media Prima. Dia akan masukkan Media Prima tu streaming dekat Unify TV semua for free. Streaming dekat phone kau kat rumah. Yeay. Free. Lepas tu internet lembab. Tak boleh. Yeah. Seterusnya Azhar Abdullah mengatakan, pagi pun Buzzpop live macam live telecast dari USA. Wow. Yes, ini adalah inisiatif terbaru kita, Buzzpop Cast Bincang, berlaku pada hari Isnin, Rabu dan Jumaat, di mana kita memilih 3 berita terhangat daripada Hollywood dan kita bincang-bincangkan. Seterusnya Farid Mustafa, tak review Tomorrow War ke? Tak cukup hari dalam minggu untuk cover terlalu banyak TV series. Sorry bro. It's a good movie. It's a averagely good movie. Itu je lah review aku. Seterusnya Mem mengatakan WB Exec patut kena replace. Exactly. Aku rasa the moment Discovery takes them over next year, tiba-tiba ada je orang WB akan kena replace. So apakah future DC Films di bawah Discovery nanti? Sama-sama lah kita
Discover Dokumentari. next summer. Yes. Hmm. By the way, benda dah sign ke? Benda on the way to signing. Merger will conclude in mid 2022. Okay guys, so dengan ada lagi satu. Aku download Terveri. HBO pun masa keluar saya dekat je sebab boleh tengok free. Lepas tu uninstall. Itulah HBO Max and free. Berpisah tiada. Sekiranya anda enjoy menonton video ini, jangan lupa untuk like, share dan subscribe kepada Buzzpop TV untuk lebih banyak video-video yang berkaitan dengan pop culture daripada komik, TV, filem, mainan dan juga banyak lagi. Majulah fandom untuk negara.